أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ووالاه. Hadis yang ke-985. Masih lagi dalam bab haji. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul labbaika an labbaika an shubrumah. Qala man shubrumah? Qala akhun li au qaribun li. Qala hajajta an nafsika? Qala la. Qala hujja an nafsika summa hujja an shubrumah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban warrajihu inda Ahmad waqfuhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang berkata, labbaik an shubrumah. Maksudnya ataupun artinya, aku memenuhi panggilanmu untuk shubrumah. Beliau bertanya siapa shubrumah? Siapa shubrumah itu? Ia menjawab, saudaraku atau kerabatku. Lalu beliau Nabi bersabda, apakah engkau telah berhaji untuk dirimu? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, berhajilah untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk shubrumah. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Pendapat yang kuat menurut Ahmad ialah mauquf. Okay. Kalau mengikut Ibnu Imam Ahmad, tak sapa ke Nabi lah, sapa ke sahabat. Sebab tu dia panggil hadis mauquf. Baik, hadis tadi kita boleh faham secara ringkasnya. Ada seorang laki-laki tu, bila dia nak buat haji tu, dia cuba berniat untuk abang dia ke ataupun kerabat dia. Masa dia sebut labbaika tu, dia sebut nama shubrumah. Maknanya dia tidak nak buat haji ke dia. Dia tolong buat haji ke orang lain. Nama gapo dia? Shubrumah. Bila Nabi tanya siapa dia shubrumah tu, dia kata abang aku ataupun kerabat aku. Sini hadis ni dia orang panggil papuh. Tidak berapa jelas sama ada dia sebut adik-beradik dia ke ataupun kerabat dia. Okey. Bila dengar gitu, Nabi kata, membuat haji ke diri mung tu sudah dah ke? Tu point yang kita nak bincang malam ni. Ya mu duduk niat haji mung ke shubrumah. Mu sendiri buat haji dah ke dak? Dia kata dak lagi. Bila dengar gitu, Nabi kata, berhajilah untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk shubrumah. Mu boleh nak buat haji ke orang lain. Macam lelaki tadi, dia nak buat ke abang dia ke ataupun waris dia. Nama dia shubrumah tadi. Boleh kalau mu nak buat haji ke shubrumah. Tapi dengan syarat, mu kena buat haji mu dulu. Tu mengikut hadis tadi. Faham tu tak? Lagu tu hadis tu. Okay, jadi kita nak cuba buat ulasan lah. Rasulullah menjelaskan bahawa orang yang belum pernah melakukan ibadat haji untuk dirinya tidak boleh mengerjakan haji untuk orang lain. Ini poin yang kita nak belajar daripada hadis tadi. Orang hak tak rajin buat haji, dia sendiri tak pernah pergi haji, tiba-tiba
dia buat upah haji lah, dia upah haji orang bayar ke dia tolong dia buat haji kat orang. Hak ni Nabi larang. Tak boleh. Kalau kita nak buat haji kat orang boleh, tapi kita sendirinya kena buat haji dah. Kita pergi acak kali misalnya, kita pergi kali kedua, kali ketiga, apa kita nak buat ke mula hayuh kita ke, mula muk kita ke, nak sedekah pahala tu, boleh. Dengan syarat kita dulu kena sepenuh haji kita dulu. Nampak tak dah? Okay. Jadi jika dia telah berihram, dia pakai ihram tu untuk orang lain, dia niat ihram tu untuk orang lain, maka ihramnya tidak sah melainkan untuk dirinya sendiri. Kena niat semula lah. Kerana niat untuk orang lain dalam keadaan seperti itu dilarang dan batal. Kita niat berhaji wa ahramtu bihi, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Tak. Tabu haji duk ajar tu. Tu kan lapah niat. Aku berniat haji dan berihram dengannya. Jadi nak niat tu untuk diri aku, kau untuk orang lain. Jadi kalau dia ni tak pernah buat haji lagi, bila dia niat untuk orang lain, mengikut pendapat sini dia kata niat itu tidak sah, batal, kena niat semula. Batalnya sifat ihram tidak mengharuskan asal ihram itu batal. Kerana Nabi SAW menyuruh orang yang bertabliah untuk syubramah tersebut agar menjadikan ihram untuk dirinya sendiri. Bukannya kena pergi pakar semula. Niat semula lah jawab dianya. Kita niat untuk diri kita. Faham tidak? Barang siapa yang berkemampuan mengerjakan haji untuk dirinya sendiri, maka dia wajib melakukannya kerana haji tersebut wajib. Kena sepenuh dulu hak kita. Siapa-siapa dia hak pergi Mekah dah, dia buat haji dah. Kalau dia nak buat ke orang lain, tak ada masalahnya. Cuma kita boleh belajar daripada hadis tadi, siapa dia yang tak pernah buat haji lagi, tiba-tiba nak buat ke orang lain, hukum dia tak boleh. Boleh ambil dah hukum tu, ingat. Kita ambil kilah hukum tu. Dan dia tidak boleh mengerjakan haji untuk orang lain. Jelas lagi tu 2-3 kali dia ulang hak tulah tu. Sebab apa? Sebab mengerjakan haji untuk orang lain hukumnya sunat. Bukan ibadat haji itu sunat. Ibadat haji itu fardu untuk orang tu. Katakanlah orang tu dah mati dah. Orang minta tolong kita supaya buat haji untuk dia. Orang panggil upah haji dah. Maka kita pergi. Kita buat haji kat orang tu, hukum dia sunat. Sebab buat kat orang bukan buat kita. Hak wajibnya buat kita. Tapi haji tu wajib untuk orang tu. Jadi kita tak boleh buat barang sunat kerana barang fardu atas diri kita, kita tak buat lagi. Nampak situ tak? Jadi tidak sah menghajikan orang lain sebelum melakukan haji untuk dirinya sendiri. Tidak sah nak pula. Ini kita bincang pula. Itu hukum secara dalil umum. Daripada dalil itu pendapat umum. Maka kita nak perincikan mengikut mazhab. Ini nak pakat ulama lah ni orang panggil. Nak pakat ulama, pendapat ulama. Pasal orang duk sebut kata orang ngaji hadis tak saya pakat ulama. Tu lu dengar molek ni. Nak pakat ulama lah ni. Mazhab Hambali. Siapa dia mazhab Hambali? Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mati tahun 241 Hijrah. Dan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni Imam Syafi'i kita lah, mazhab kita ni. Dia mati tahun 204 Hijrah. Dua-dua ni Imam Ahmad ni anak murid kepada Imam Syafi'i. Baik. Dua-dua orang ni satu pendapat. Pendapat serupa. Dia kata bahawa siapa yang melakukan ihram untuk orang lain, maka ihramnya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dia kata tidak batal walaupun kita niat ihram untuk kita, tapi untuk orang dia jadi untuk kita.
kalau kita tak buat haji lagi. Adapun mazhab Hanafi ni Abu Hanifah nama dia nya. Tuk ngulu kepada mazhab Hanafi, makna pengasah kepada mazhab Hanafi. Dan Maliki ni nama dia Malik bin Anas, Imam Malik. Dia kata guana demo dua ni. Mengatakan bahawa seseorang yang menghajikan orang lain, maka hukumnya makruh. Tengok selisih ni dua-dua pandangan ulama. Apabila dirinya sendiri belum pernah melakukan haji. Nah, nampak sini. Makruh je. Jadi situlah bezanya. Nampak situ tak? Jadi kita ambil lah kesimpulannya. Bila kita royak mazhab-mazhab lain, selagi kita boleh pakai mazhab Syafi'i, maka kita kena pakai Syafi'i kita lah. Kecuali bila keadaan-keadaan tertentu. Pasal apa? Sebabnya perintah ulil amri. Ulil amri itu maknanya ketua agama di negeri kita. Kena ingat, ulil amri ni ada dalam hukum. Bukan kata, tak secara aku ulil amri, aku nak buat cara aku, tak boleh. Sebab dia ni, keputusan ulil amri ni membina hukum. Kena ingat molek. Berdosa kalau kita gilawan dia dengan tak ada sebab. Contoh nak royak, apa dia peranan ulil amri? Apabila berlaku khilaf. Khilaf ni maknanya macam-macam pendapat. Orang duk geger dalam negeri tu, Tuk Guru ni kata ulama ni dia royak pendapat dia berdasar pada nah-nah. Ni orang haling sungguh kita kata. Ada 3, 4, 5 pendapat. Berlaku khilaf. Faham tak khilaf ni maknanya tak serupa pendapat. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Kita kata dalam mazhab sendirilah. Mazhab Syafi'i kata gini, Hanafi kata gini, Maliki kata gini. Tak? Hambali kata gini. Tiba-tiba situlah peranan ulul amri. Kalau kita sini ialah sultan yang dilantik oleh pihak berkuasa. Baik. Di sinilah peranan sultan ini, bila dia sebut perkataan ulil amri, dia mengangkat semua yang berlaku khilaf tadi. Apa dia? Dia panggil kalamul imam turfa'ul khilaf. Perkataan imam akan mengangkat semua khilaf-khilaf. Tak boleh kecek dah bab khilaf. Di situlah pemerintah dia kena ambil keputusan. Okey, mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gini, aku nak pilih mazhab ni. Bo kecek. Salah kali kita kecek bagai khilaf. Lain pada benda hak tidak khilaf, benda hak kalau pemerintah tu buat benda yang menyalahi hukum syarak, dia buat hukum sendiri. Hak tu kena lawan. Pasal la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seseorang yang bercanggah dengan Tuhan. Tadi benda khilaf. Ini kena faham molek. Termasuklah tengok anak bulan, menentukan raya, menentukan puasa, kita tidak boleh nak pakai orang ni, pendapat orang ni tak boleh. Barang ni tetap dalam hukum apabila pemerintah telah mengambil sesuatu keputusan, kalamul imam, perkataan imam ni, turfa'ul khilaf, diangkat semua perkara-perkara khilaf. Faham tu? Dan kita kena akur kepada negeri yang kita duduk. Ni sini nak royak. Bila negeri Kelantan ambil satu keputusan, negeri lain ambil keputusan lain, kita tak boleh lari pergi ambil. Kita kata tu pendapat negeri lain tu, gapo dia? Contoh nak royak ni. Biarlah kita tinggal haji nak suruh faham dah. Dari segi hukum ni, bukan kata undang-undang dah, hukum syarak. Sebab sultan, imam ni, benda ni diikat oleh hukum. Dia ada kira bicara. Islam mengiktiraf. Apabila kita duduk dalam satu negeri, kita latih seorang orang, maka diterima. Faham tak? Okey. Hak soal pemerintah tu dia tidak warak, tidak apa tu cerita lain. Apabila umat Islam dah sepakat melantik ketua, Islam mengiktiraf. Ni kena ingat. Baik. Satu contohnya misalnya soal talak. Talak ni berlaku khilaf. Mazhab
mazhab antara mazhab-mazhab. Talak lagu mana? Talak 3 ni dengan molek. Kalau orang tu dia cerah isteri dia talak 3 sekaligus. Dia kata dia cerahlah isteri dia dengan 3 talak. Mengikut mazhab Syafi'i kita gugur 3 talak. Faham tak? Mazhab lain, amba tak ingatlah mazhab lain. Walaupun sebut 3, dia kira sah. 3 talak apabila berlaku 3 kali. Dia kata ke isteri dia, aku ceramu dengan 3 talak. Di Kelantan dia pakai mazhab Syafi'i pakai 3. Jadi 3 dah tak boleh nikah kelik, tak boleh rujuk. Bukan tak boleh nikah kelik, tak boleh rujuk lah. Okey. Di negeri Perlis, tengok. Sultan dia, Raja Perlis, dia tak say pendapat ni, dia pakai mazhab jatuh 1 talak. Sebab tu kalau di Perlis, siapa dia cerah isteri dia, aku cerahmu dengan 3 talak, dia masih jadi 1. Dia kena 3 kali baru jadi 3. Sebut sejuta kali pun, dia kira sah sekali lapas. Cuma kalau esok pula dia kata pula, lusa dia kata pula, 3 kali itu baru dikira 3. Itu undang-undang yang diterima oleh Perlis. Jadi ada berlaku baru ni, ada orang mari tanya hamba ni. Dia malu buat guano, dia kata, dia selalu pergi cerah bini dia, saluk 3. Kata tak boleh, jatuh 3 dah lah tu. Dia guna lapas soreh. Lapas soreh ni guna aku cerahmu, aku talakmu. Atau orang panggil lapas soreh. Kalau lapas kinayah ni, lapas sindiran ni, hak tu bergantung pada hati dia. Hak tu cerita lain. Kerana ulah tu panjang cerita dah. Jadi balik kepada hak tadi, kata nak buat guano. Dia kata kalau kita pergi di Perlis, dia kata, tak boleh lah kita sini, kita duduk bawah. Kecuali kita pergi duduk bermustautin di Perlis. Sebab hukum dia mengambil kira ulil amri. Tak boleh kita pun bila cerah dengan bini kita tu talak 3, tak siwi jadi 3 kan. Cekak dia bini nikah dengan orang lain dulu, baru boleh klik balik dengan kita. Kita pun sepel-sepel, akak segala tukul kah, berapa sepel, pergi duduk di Perlis. Baru ayat ke kajian Perlis, ambo ni cerah bini ambo, taluk 3 kali 3 sekaligus. Kalau mengikut dia, dia kata okey, 1. Tapi dia tidak akan kata begitu. Kalau dirayat kena dengar sendiri, mufti dia sebut sendiri, orang negeri lain kalau mari sini, dia kata dia suklik ke negeri masing-masing. Sebab benda tu berlaku di negeri awak. Kecuali awak menjadi rakyat Perlis dulu. Faham? Jadi gapo nak rakyat ni? Maknanya, apabila berlaku khilaf, di sinilah khilaf ni makna macam-macam pendapat. Di sinilah peranan ulil amri, kalamul imam turfa'ul khilaf. Ini kaedah usul fiqh dia. Ini kaedah usul ni. Dia ada kaedah dalam kita nak buat suatu hukum. Tak boleh nak main landa gitu dah. Nak boleh kaedah ni kena ngaji. Kalau main ngagak-agak gitu, ni ya punah ranah orang ni. Bila kita nak royak hukum, nak royak apa kan? Okey, nampak situ dah. Jadi di sini, bila mazhab Hanafi, nak balik sini, mazhab Maliki, oleh kerana ulil amri kita mengatakan bahawa kena pakai mazhab Syafi'i, selama dia tidak keluarkan untuk pakai mazhab lain, kita kena pakai Syafi'i. Bila dia sebut suruh pakai mazhab lain, masa suka terus kan? Masa suka terus kita pakai mazhab Hanafi. Sebab kalau pakai Syafi'i kena keluar dengan berah. Betul tak? Jadi kita boleh pakai Hanafi. Baik. Jadi perintah daripada Majlis Agama, perintah Sultan kita ni ulul amri, mazhab lain boleh diamal, dia boleh. Tetapi untuk keluarga dan diri sendiri, tak boleh mempengaruhi orang lain. Tak boleh hajuk orang lain. Tu dia tak marah. Dan tidak boleh mengajar. Mari kita nak mengajar mazhab Hanafi, buka kelas, buka di masjid, dia tak boleh. Lepas tu kita tanya salah ke mazhab lain? Tidak salah. Pasal dia tengok keadaan orang awam yang tidak berapa pandai agama jadi celaru. Hak ni mazhab Hanafi, hak ni Maliki, duk bala. Kalau dah orang Kelantan kita tu alim belaka, tak kira tak ada masalah dah. Ni hak mazhab Syafi'i pun tak tahu kok mana halu. Ambil Ismail pun tak betul lagi. Nak kecek benda-benda mazhab lain dah. Jadi kalau kita ni orang pandai, kita pergi ngaji di India lah, ngaji mazhab Hanafi ke, kita pun klik di rumah kita, anak-anak beranak kita atas rumah, okey, kita pakai Hanafi belakang, tak apa, majlis tak marah.
Sultan tak marah. Faham ni? Nak mengajar sini. Misalnya hamba mari sini, mari kita mengajar mazhab Hanafi pula. Cara ambil ismaya Hanafi apa semua. Mari majlis hidup. Siapa sorak sikit lagi je. Tarik tauliah dia. Salah. Bukan setakat tu dia boleh dakwa. Pasal ada enactment majlis. Section sekian-sekian. Siapa-siapa dia. Yang mengajar, menyebarkan mazhab lain. Ada hukum dia penjara gapa. Taklah sampai 12 tahun penjara. Okey. Sampai situ dah. Habis dah situ. Jadi kita ambil mazhab Syafi'i kita, gapo dia? Kalau kita tak buat haji lagi, tak boleh buat haji kat orang. Hukum dia tak sah. Masuk hadis ni 8 ni. Tak ada situ dah, tak ada salah. Okey. Wa anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah kataba alaikumul hajj faqamal Aqra ibnu Habis faqala afi kulli amin ya Rasulullah qala law qultuha lawajabat al-hajju marratun fama zada fahuwa tatawwu rawahul khamsah ghair at-Tirmizi wa asruhu fi Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Seraya bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan, 2 kali tulis mewajibkan, haji ke atas kamu. Nabi berkhutbah, Nabi kata Allah mewajibkan haji kepada setiap orang kamu yang mampu. Maka berdirilah nama seorang sahabat Al-Aqra ibnu Habis. Dia tanya, apakah dalam setiap tahun wahai Rasulullah? Dia pergi tanya. Moga haji ni ada musim dia kan? Kena buat tiap-tiap tahun kau. Dia pergi tanya lagu tu. Nabi pun bersabda, jika aku mengatakannya, ia menjadi wajib. Kalau Nabi kata, ya sudah kija. Maka setiap tahun lah kita kena pergi Mekah. Tak kira duduk di Malaysia, duduk mana. Oh, tiap-tiap tahun boleh kata ke bergelewak dah. Tak ada buat kerja lain. Kita cari-cari petih pergi Mekah. Cari-cari petih pergi Mekah dah. Tapi Nabi jawab, dah. Jadi sinilah hukumnya, maknanya sekali sahaja seumur hidup bagi yang mampu. Okey. Ini nak ulah dah. Ada lagi tak ni? Sambung hadis tadi. Haji itu sekali dan selebihnya adalah sunat. Tatawwu' Nabi sebut tadi. Kalau kita pergi haji kedua, haji ketiga, dia jadi sunat. Ini riwayat Imam 5 selain At-Tirmizi. Imam 5 ni ialah tolak Bukhari Muslim daripada Sunan Sittah tambah Imam Ahmad seorang. Iaitu Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tapi dia riwayat gibuan pula selain Tirmizi. Jadi 4 tu saja dah. Asalnya dari riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Okey. Ini baru nak ulah dah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan diwajibkan sekali seumur hidup bagi setiap mukallaf yang berkemampuan. Bila sebut berkemampuan ni, lelah ni kita kena tambah soal lagi. Piti hada, tubuh segar, kota tak siapa lagi duk gila kan. Senji dah. Tahu berapa dia tabung haji suruh? 20 lepas dah. Patut lagi pun. Tolak. Pada sugi bila pula? Ada orang daftar tu dia tengok-tengok umur dia 93 tahun baru boleh pergi. Enggak nak pergi Guan Muhammad Hadir je erok 90 lebih kan dia. Jadi istita'ah kemampuan ni duduk situ so lagi. Duduk di pada kota pula dia tak sampai masuk kita dia tak boleh pergi. Tapi katanya boleh buat rayuan dia. Royak kota Abu Haji ambo ni tua dah 95 dah umur. Dia bui dah. Dia bui. Okey. Adapun selebihnya yakni lebih daripada satu kali ada pitih tabu haji pula. Kita pergi pula. Maka kali kedua tu dikira sunnah. Tak jadi wajib haji lah jadi sunnah. Okey. Bila sunat itulah kita bolehlah kali kita nak buat kat orang. Nak buat kat orang. Kita nak buat walaupun orang tu buat haji dah.
Kita niat nak beri pahala ke dia misalnya. Atas kasih sayang kita, kemulah ayah kita. Kita haji dah. Kita ada pitih. Nak buat kat aku sendiri ke. Pasal apa kita buat? Boleh pahala juga kita. Baiklah kita niat ke dia. Kita beri pahala ke dia. Jadi kita boleh pahala kerana kita beri ke dia. Tak? Tidak boleh pahala haji pun tak apa. Pahala susah lelah ke dia. Kita berusaha beri ke dia. Biar dia boleh terima pahala haji kita beri ke dia. Ada? Okay. Boleh kita lah. Kita buat haji kali kedua, kali ketiga. Oh, dia besar lah. Pahala haji tu besar. Tapi dia tak jadi fardu. Boleh kita. Oh, boleh kita belakang dah. Cuma kalau kita niat kat orang. Umrah mudah kita niat kat orang ni, niat kat orang ni kan. Okey. Inilah benda nak royak ni. Disebut khusus. Pahala kita boleh transfer kat orang. Tengok dah. Sedekah, doa dan ibadatnya haji. Hak lain tak boleh. Ni. Pasal Nabi sebut khusus ni. Sebab itulah sebut sokmo. Ia jadi pendapat Imam Syafi'i kita sedekah bacaan tak boleh. Sedekah haji boleh. Sedekah umrah boleh sebab hak tu Nabi sebut khusus. Sedekah Al-Fatihah kepada si mati tu. Tu tak tahulah. Tu mazhab lain kata boleh. Tapi Imam Syafi'i kata tak siapa. Bila bunyi orang mati, Imam Syafi'i suruh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni tak? Bila bunyi mati Al-Fatihah. Kita tak apalah. Dia tu mazhab lain. Ada pendapat daripada mazhab Hambali kata boleh siapa. Tapi tidak berapa kuat pendapat tu. Imam Syafi'i kita sendiri tegah tak siapa kalau mu sedekah bacaan kat orang. Kamu nak sebut lah hak kita duduk kita balik ke ngatik sama ni kan. Biarlah hak tu soal lain dah hak kata kenduri tu. Mengatik itu hadiah pahala mengatik ila hadratin nabiyil mustafa. Kan macam nak mengatik itu. Tapi dengar faham ke tak ila nak baca ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebut dah. Kepada hadrat Nabi Muhammad wa ila kafatil anbiya semua sebut. Lepas tu kita sebut buang. Kita dalam doa pun kita sebut supaya siapa dak. Apa yang kita baca apa semua ni hadiyatan. Kita nak hadiah kepada ila ruhi man ijtama'na huna bisababihim, kepada ruh yang menyebabkan kami berkumpul malam ini dah. Okey. Sebenarnya kalau orang hak buat hak tu dia tak tahu mazhab Syafi'i sebenarnya tu. Imam Syafi'i kata tak siapa mengatik tu nak hadiah kat orang tak siapa kata Imam Syafi'i. Hak pakai siapa tu? Dia pakai orang lain lah. Tengok siapa sini dia pakai bunyi kabarnya berkerah sangat kalau kita kata ni pendapat mazhab Hambali. Apa Hambalinya kita Syafi'i kan? Dia celik kita. Marahnya kalau kita ambil pendapat mazhab lain. Tapi tempat ni sebutin dia mau pakai mazhab lain. Syafi'i tak siapa. Nak royak tadi tak siapa. Ibnu Katsir disebut sendiri. Ibnu Katsir dia sebut Imam Syafi'i kata tak siapa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia sebut innal qira'ata bacaan. Okey? Bacaan hak kita duk baca sedekah. Mengatik ke apa sedekah kau mati. Apa tu mengatik tu nak sedekah ke arwah ni. Katanya Imam Syafi'i innal qira'ata la yasilu ihda usawabiha ilal mauta. Sesungguhnya bacaan berapa benda hak mu duk baca Quran kau mengatik gapo tidak akan sampai pahalanya kepada si mati. Kan? Li'annahu laisa min amalihin wa kasbihin. Kerana itu bukan amalan dia, bukan usaha dia. Wa amma du'a, disebut was sadaqah, Syafi'i sebut. Adapun doa dan sedekah majma'un ala wusuliha. Sepakat ulama tak ada khilaf akan sampainya pahala kepada si mati. Sedekah dengan doa. Kalau kita sayang ke mak kita ke apa je, nak suruh tentu siapa, tak ada berlaku khilaf ulamanya, sedekahlah. Ambil kena ni cari PT 100, amun nak sedekah.
ke siapa-siapa dia masjid ke gapo, amoniak kemu ambo. Hak tu tentu siapa? Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi semua kata siapa. Tapi bab bersedekah ni pada habis banyak 10 tu lebih wah lagi 500 riyal tak cukup dah kalau nasi lah ni dah. Habis 500 riyal tu dalam dua siapa tak siapa sebab Syafi'i kata tak siapa. Tema tu bukan ambo kata tak siapa, Imam Syafi'i. Cuba dengan molek dah. Takut pergi royak kat orang kata, nyo kata tak siapa. Ambo tidak kata, ambo tidak ambo kata tak siapanya. Imam Syafi'i tadi ambo baca dah. Dalam kitab, kalau tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia tafsir ayat surah An-Najmi, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Dia tafsir ayat tu, dia bawa pendapat Imam Syafi'i tu. Faham tak? Adapun habis tu dah. Sedekah, doa, hak tu tak ada khilaf. Ulama siapa? Kalau saya kemuk kita, ayah kita hak mati, doa banyak-banyak ke dia. Sedekah, ada pitih 500 riyal ni, kalau buat beg wah dalam dua, buat beg wang ngatik dalam dua. Hak kita cari hak sepakat ulama tak khilaf, gapo dia? Sedekah terus. Lelah pun tak padahalnya. Tapi tak suka lah, suka orang mari ya. Jadi nak suka kita dah. Tidak lelah kan ni? Pitih habis lelah. Ni ambil pitih lah, kita pun cari lah. Cari orang miskin, cari orang. Buatlah gapo-gapo benda je kebajikan. Tentu boleh pahala. Apa duk cari benda-benda hak dalam dua? Kalau kita ni jenis orang bahasa cermat, cari hak dalam satu. Apa cari dalam dua? Kau mana? Kalau cerdik lah. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Oh, tak sah. Ambil tentu boleh. Gapo tentu boleh? Sedekah. Tu cari marah demo belakang tu dia. Baik. Kerana baginda khawatir gini. Rasulullah tidak menyukai pertanyaan seorang lelaki yang menanyakan, nak berhenti mana tu masuk Isa lah. Yang menanyakan pengulangan kewajipan pelaksanaan haji kerana baginda khawatir apabila Allah memfardukan ibadat haji setiap tahun yang akhirnya menyusahkan umatnya. Gini dia kaedah Nabi ni dia penentu hukum. Bila dia kata jadi wajib selalu. Bila dia tunjuk benda-benda tu jadi wajib, susah. Allah ni tak ada dia tak apa dah lah. Sebab tu ya Nabi larang bila mari hukum duduk senyap, jangan tanya. Nabi mahu benar tanya. Bila tanya takut turun wahyu. Bila Nabi kata siapa-siapa dia yang mampu kena buat haji sekali seumur hidup. Sekali sahaja buat haji. Dia pergi tanya, saya tanya. Tiap-tiap tahun kau Rasulullah, jangan tanya. Kan kalau lah Tuhan turun fardu tiap-tiap tahun tidak lelah halikmu. Apa tak? Jadi sebab itulah Nabi benar-benar sunat ke dia cuba tinggal. Dia tidak buat semua. Dia takut bila dia buat semua, Tuhan kata, okey, aku fardukan. Sudah. Ingat tak? Okay. Macam terawih kan? Terawih tu. Jadi Nabi tak pergi. Tebang kalau Nabi buat, maka Tuhan pun turun perkata diwajibkan berterawih. Sudah kerja. Tak mari terawih berdosa. Dah. Okay. Jumhur ulama ni majoriti ulama mengatakan bahawa ibadat haji merupakan kewajipan yang bersifat segera dan berdosa bagi orang yang menangguhkannya apabila dia telah berkemampuan. Ini jumhur ulama ni. Ni sah pula. Majoriti ulama kalau sekiranya orang tu ada pitih dah, tubuh segar, kotak siapa dah tabung haji pubui dia gidah. Tak segi lagi tahun ni nak duduk kita pergi semula dah berdosa. Faham ni? Sebab ni rukun Islam. Ia kata boleh tangguhnya siapa dia? Imam Syafi'i. Ni nak turut pula Imam Syafi'i kita ni. Jadi kita kira hak bahasa gapo ni panggil hak bahasa selera kita tu dah. Imam Syafi'i mengatakan bahawa haji merupakan wajib tarakhi. Tarakhi ni makna tak payah segera, boleh tangguh dulu. Bila ada pitih nak buat rumah dulu nak beli kereta dulu tak. Kalau mengikut ulama jumhur, majoriti ulama berdosa tu kalau kita pergi baiki rumah. Sedangkan rumah boleh duduk dah. Rumah boleh duduk dah. Kalau kecuali kalau tak ada rumah lain nak duduk merempak tu cerita lain. Keperluan asal kita cukup dah. Rumah kita boleh cukup dah. Cuma ada lepas 50,000 lagi kalau gisau Kelami boleh dah pergi Mekah dah. Cukup lagi dah ni dah. Tapi berasa nak baiki rumah lain nak besar sikit lagi dah. Nak selesa. Baiki kerana nak selesa.
Kalau mengikut jumhur ulama maka berdosa. Nak beli kereta baru ada dah. Biarlah lepas beli kereta baru tahun depan pula kita ipu pitih lain pula. Mengikut jumhur ulama, majoriti ulama berdosa. Nah, boleh? Ia kata tak berdosa boleh tangguhnya Imam Syafi'i. Tapi tidak majoriti dah tu. Dia seorang. Oleh itu katanya Imam Syafi'i ini tidak berdosa menangguhkannya meskipun seseorang itu sudah berkemampuan piti hada, tubuh sehat, tabu haji pun boleh pergi, tapi dia tak segi lagi. Saya tak ada bagi ni buat apa? Orang kata boleh 2020 tu. Oh, dia tak panggil. Tak boleh lagi. Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan jika seseorang Muslim pernah menunaikan haji, lalu dia murtad, cerita lain pula. Tu na'udzubillah lah kita ni. Kemudian masuk Islam semula, maka dia tidak wajib mengulangi semula ibadah haji. Rengeh dia. Jadi, tak payah buat. Jumhur ulama, tengok Imam Syafi'i kadang-kadang tak serupa dengan jumhur ulama. Mengatakan orang murtad yang kembali kepada Islam maka semua amal baiknya tidak kembali kepadanya dan dia wajib mengulangi hajinya. Hak ni gagah halik jumhur ulama. Sebab wa man yusyrik billah faqad habita amaluh. Siapa dia bersyirik kepada Allah, murtad kan? Hancur gugur habis segala amalan dia. Termasuk haji. Apa Imam Syafi'i ambil mana pula kecuali haji tu? Dia ambil mana dia pula? Hak ni jumhur ulama. Sebelum Imam Syafi'i. Ni. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang Muslim pernah menunaikan haji, dia wajib dah. Tiba-tiba jadi murtad. Lepas tu bila dia masuk, bila murtad dia pun insah. Masuk Islam semula. Dia tidak wajib dah buat haji. Pakar juga haji tu. Dia ambil dalil mana? Dia tak royak sin. Tapi jumhur ulama kata tak boleh kena pergi Mekah semula. Ni kita sambung minggu depan. Bab kedua, al-mawaqit, mana tempat-tempat